Dekat saja ini batu Nabi. Nabi tidak mati syahid. Dia ada di situ. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan Nabi ini di mana saja dia para Nabi ini di mana saja dia mengembuskan nafas, di situlah dia dikebumikan. Di situlah. Andainya semua orang mukmin berada dalam syurga, maka roh siapakah yang menjawab salam tersebut? Jawabnya tidak lain bahawa roh yang ditempatkan dalam syurga hanyalah roh orang-orang mukmin yang mati syahid. Sementara roh orang-orang mukmin yang mati dalam keadaan biasa tetap berada dalam kubur sehingga menjelang hari kebangkitan di padang mahsyar. Dengan demikian adalah jelas bahawa yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa mana-mana orang mukmin yang mati, maka rohnya akan ditempatkan di dalam syurga, ialah tertentu kepada orang mukmin yang mati syahid saja. Roh mukmin yang mati syahid itu diberi penghormatan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan di dalam syurga dalam keadaan mendapat rezeki yang melimpah ruah. Allah dah bagi dah. Hebatnya orang yang mati syahid. Kelebihan orang yang mati syahid ini, Rasulullah kata, kalaulah mana orang yang mati syahid ini, dia minta dikembalikan semua di dunia dan nak mati sekali lagi. Dan dia tidak terasa sedikit pun kesakitan ketika mati. Tidak rasa sedikit pun kesakitan. Malahan kenikmatan bila dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dia minta nak hidup balik dan nak mati kan. Nikmatnya bila mati syahid, dia tak sakit. Dan orang yang mati syahid ini dicabut sendiri rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh orang yang mati syahid. Nikmatnya sehingga dia minta nak hidup kembali dan nak mati balik. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kehidupan yang bahagia dalam syurga pada orang mukmin yang mati syahid. Suatu kehidupan yang jauh lebih selesa dari kehidupan di dunia. Segala sesuatu yang diperlukan senantiasa tersedia tanpa memerlukan usaha ikhtiar. Telah sepakat seluruh jumhur ulama tentang keistimewaan yang dirasai oleh roh orang mukmin yang mati syahid di dalam syurga. Berdasarkan nas Al-Quran yang menyatakan dengan jelas bahawa orang-orang mukmin yang mati syahid itu tidak mati, bahkan mereka hidup dalam suasana kehidupan yang sungguh indah dengan menikmati berbagai rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rezeki adalah kepada makhluk yang hidup. Sesungguhnya kehidupan sesuatu makhluk itu menurut kadar dan keadaannya masing-masing. Misalnya ikan yang hidup di dalam air akan menjalani kehidupan sesuai dengan diri yang ditakdirkan hidup di dalam air. Dengan mendapat rezeki di dalam air, sekiranya ikan dinaikkan ke atas darat, nescaya dia mati walaupun di darat banyak rezeki. Manusia hidup di permukaan bumi, tidak mungkin dia hidup di dalam air tanpa sebarang alat, meskipun di dalam air itu banyak rezeki. Maka demikian juga kehidupan roh orang yang mati syahid itu berada di dalam syurga, kerana sudah demikian janji Allah Subhanahu wa taala telah golongan syuhada itu. Maknanya dia hidup di alam, di alam, bukan alam dunia, maknanya di alam yang lain. Maka dia makan, minum, menikmati dan keindahan dan sebagainya. Jadi tidak seumpama macam kita di dunia makan minum. Maka kehidupan dia makan minum, tapi kehidupan dia, alam dia, bukan alam dunia dah. Alam. Jadi semua akan sampai ke alam itu. Bila masa sajalah. Bila masa. Kita akan sampai, dan ketika sampai itu barulah kita sedar alam ini sudah menjadi alam nyata pada kita. Sekarang alam itu tak nampak. Tak ada siapa yang bangun cerita pada kita alam barzakh, alam kubur, tak ada. Tapi bila kita mati, barulah kita rasa benarnya alam itu sudah menjadi alam nyata sekarang. Dan alam dunia sudah tidak menjadi alam nyata. Kita boleh melihat, boleh nampak, tapi tak boleh bercakap apa-apa. Sementara roh nak diselesaikan, kita nampak siapa dia, anak kita di mana, saudara-saudara mara kita, siapa yang datang di rumah dan
dan sebagainya, semua kita nampak. Tapi tak boleh nak cakap. Cakap orang tak dengar. Cakap juga orang tak dengar. Duduk di antara jasad dengan kain kafan, nampak semua, tengok. Yang menangis ke, yang gelap ke, yang butuh ke, yang apa ke, dengar. Tapi tak boleh nak kata. Sebab alam itu bukan alam nyata dah. Hidup macam biasa tengok, tapi dah jadikan alam itu, alam dunia. Sebab itulah, bagi orang-orang mukmin yang dicintakan syahid, apabila mereka berada di medan jihad, mereka tidak menoleh ke belakang dan tidak terkena anak isteri. Malah tidak difikirkan lagi apa yang akan menimpa nasib anak-anak dan keluarga mereka. Kerana mereka yakin sekiranya ditakdirkan dia syahid, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan mereka rezeki dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki kepada setiap yang melata di muka bumi. Dia cintakan syahid, dia lebih cintakan dia orang kata cintakan syahid itu melebihi cinta segala-galanya. Harta benda anak pinak dia itu dia tinggal. Hanzal baru kahwin bersetubuh dengan isteri dia, orang panggil keluar, Hanzal buat apa lagi? Orang tengah siap pergi perang, dia pun pergi perang, tak sempat nak mandi wajib. Meninggal dia. Maka jenazahnya diambil oleh malaikat untuk dimandikan. Cinta syahid. Seorang sahabat Nabi ditanya kepada Rasulullah SAW, tengah pegang kurma dan makan kurma. Rasulullah, kalau saya mati dalam medan perang, apa yang saya dapatkan jalan? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia buang kurma itu terus pergi. Maknanya dicintakan mati syahid itu melebihi segala-galanya. Dia tinggal dia buang kurma terus. Para sahabat Nabi. Sebab mereka yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki dan sebagainya lebih daripada segala apa yang di dunia ini. Adapun orang-orang mukmin yang tidak mati syahid, mereka juga mendapat keistimewaan di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kubur-kubur mereka sebagai taman, bagikan sebuah taman yang menghijau yang dapat memberikan kerehatan sepanjang mereka berada di dalamnya sehingga menjelang hari kebangkitan. Yang tak mati syahid, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan taat perintah Allah, mati dalam keadaan beriman, maka Allah jadikan tempat rehat dalam kubur, taman-taman syurga yang menghijau, yang cantik, yang indah. Duduk dalam kubur, lapang kuburnya, sejuk kuburnya, nyaman. Orang mukmin, ya. Tetapi kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan roh orang mukmin yang mati syahid yang berada dalam syurga. Tak sama lah. Syahid lebih lagi, ya. Dia first class lah, ya, first class. Naik flight first class, first class. First class baru ni harga satu seat 11,400 ke direct Madinah. Saya punya harga 3,600 saya tengok. Bayang, destinasi yang sama, first class 11,400, boleh pergi 3 orang. Jadi duduk tempat nak selunjuk, semua tempat ni suite pun keliling apa semua kan. Lagi ada khabib ni pramugari duk jaga 4 pintu pun masuk pintu lain. Dia tak masuk beratur kita ni pintu lain. Masuk tu dia jamu makan minum dulu semua. Sebelum nak naik flight dia jamu dulu. Naik turun pun tak jumpa. Orang first class turun lagi nak immigration baru jumpa. Baru jumpa. Lepas tu delay dekat Qatar, delay dekat Doha. Jadi mana yang jemaah lain ni dia pun naik first class, tak jumpa. Ambil hotel apa semua. Oh, jumpa tengok-tengok dah tempat rehat tu. Oh, dia dalam bilik. Oh, dalam bilik dah ada kas bilik dia buat. First class. Dia mai jumpa ustaz macam mana? Kami depa bawa semua, depa urus. Kami kena urus sendiri. Urus sendiri sana pergi sana, depa tendang sana, kaunter sana tak kena ambil semua. Depa duduk saja, yang lain semua urus. Tak apa
kan. Keluar nak pergi hotel, jalan sekali. Ingat aku hotel sama rupa hotel pun lain juga, terasi pun. Saya hotel ni, jadi saya hotel ni, lah terus kelas hotel ni, 5 bintang, tak tahu apa bintang, layanan. Jadi orang mati syahid macam tu juga kan. Dia duduk, orang kata syurga tempat first class ni lah. Belum masuk pun dah first class lah. Di tempat-tempat asing. Jadi biasa orang biasa kita ni biasa. Begitulah maknanya tahap kehebatan keimanan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala iktiraf dia. Bayangkan dia letakkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia tidak takut berhadapan dengan musuh. Sesungguhnya mati syahid itu mempunyai hubungan rapat dengan negara Islam, yaitu negara yang melaksanakan syariat Islam yang menjadikan Islam sebagai peraturan dan pelembagaan negara. Orang yang berjuang bagi memperjuangkan Islam dan juga mempertahankan negara Islam dengan ikhlas kerana Allah semata-mata, sekiranya mati dalam keadaan demikian, maka tidak syak lagi mereka akan memperolehi syahid. Jadi syahid ini berkait rapat dengan mempertahankan negara Islam. Selalunya yang nak berlaku di peperangan ini ialah apabila musuh orang-orang musyrikin cuba nak kalahkan Islam. Jadi nak kalahkan Islam kerana mempertahankan negara Islam. Jadi orang kafir memang dia cukup kata tidak sukalah wujudnya sebuah negara Islam, mengamalkan Islam. Orang tertarik dengan Islam dia tak suka. Nabi SAW berperang bukan kerana Nabi nak berperang. Islam bukan tersebar dengan mata pedang. Islam bukan tersebar dengan mata pedang. Orang kata Islam tersebar dengan mata pedang, cuma berperang saja. Tidak. Peperangan Badar Nabi nak mempertahankan orang kata Islam asalnya hanya nak menyekat kafilah dagangan Abu Sufyan, tersempak dengan tentera musyrikin yang lengkap. Kena pertahankan juga. Macam mana pun kena pertahan, walaupun tak lengkap, tak cukup. Macam mana orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, nak macam mana kita nak berhadapan ini? Yang kita nak hadapi inilah anak saudara, bapa saudara, orang kerabat, saudara mara, orang kampung. Nak berperang dengan orang kampung kita ni, macam mana? Allah uji hati dengan perasaan. Nak pertahan, kalau tak pertahankan ni, kalah yang sikit ni, dalam doa Nabi tidak akan ada orang yang akan sembah kamu selepas ni. La naqulu kama qala bani Israil wa Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqul izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Kata orang-orang Hajirin, kami tidak berkata seumpama orang kata Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa mengajak orang Bani Israel ini membebaskan bumi Palestin, dia kata, kami tidak berkata seumpama orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kamu bersama Tuhan kamu berperang, kami nak duduk di sini saja. Tapi kami berkata, pergilah kamu bersama Tuhan kamu berperang, dan kami akan turut sama berperang. Bersedia mereka untuk berperang. Orang-orang Muhajirin mempertahankan. Begitu juga orang-orang Ansar bertahan. Begitu juga dalam peperangan Uhud, walaupun kalah, tetapi kerana orang musyrikin datang nak serang Madinah, mereka cukup iri hati dengan Madinah. Mereka nak balas dendam sebab kalah mereka dalam peperangan Badar. Baik itu marah sungguh sehingga jasad Sayyidina Hamzah pun dibelahnya, dipotong telinga, dipotong hidung, ada yang ditoreh dan sebagainya, jasad-jasad. Bila Nabi tengok balik jasad-jasad para sahabat itu, mereka disiksa walaupun telah mati. Marah sungguh dengan Rasulullah dan para sahabat.
tapi mereka tak mampu juga nak bertahan, nak masuk balik Madinah tu tak mampu. Sebab bila kalah kali pertama itu